Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya SPRM umum keputusan berkait dengan skandal di Sabah. Wow. Kata SPRM, siasatan sudah pun selesai. SPRM kini serah kertas siasatan kepada DPP. Adakah DPP akan mendakwa? Siapa yang akan kena dakwa kali ini? Siasatan SPRM berhubung skandal rasuah yang didakwa melibatkan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Sabah setelah pun selesai. Kita ucapkan tahniah syabas kepada SPRM kerana telah menyelesaikan kertas siasatan dan kita harap pengumuman terkini, pengumuman akan datang dan pengumuman yang akan diberikan adalah pengumuman yang menggemparkan kita semua. Adakah ada 8 adun yang akan didakwa, dituduh, ataukah ianya dianggap tutup kes? Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, kertas siasatan telah diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Terpulang kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan selanjutnya, katanya kepada pemberita di Putrajaya hari ini. Dinamakan sebagai Ops Dun, SPRM melancarkan siasatan selepas Malaysia kini menyiarkan beberapa video daripada seorang pemberi maklumat yang mendakwa wujudnya unsur rasuah dalam pengeluaran lesen penerokaan perlombongan. Pemberi maklumat tersebut yang merupakan seorang ahli perniagaan mendakwa bahawa dia menyogok beberapa adun berkenaan untuk mendapatkan lesen tersebut. Siasatan skandal Sabah selesai. SPRM serta kertas siasatan serah kepada kertas siasatan kepada DPP, kata Azam Baki. Siasatan SPRM berhubung skandal rasuah yang didakwa melibatkan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah telah selesai, katanya lagi. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, kertas siasatan telah diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Terpulanglah kepada DPP untuk tindakan yang seterusnya, kata beliau lagi. Ops yang dinamakan Ops Dun itu dilancarkan susulan selepas Malaysia kini menyiarkan beberapa video daripada seorang pemberi maklumat yang mendakwa wujudnya unsur rasuah dalam pengeluaran lesen penerokaan perlombongan. Pemberi maklumat tersebut yang merupakan seorang ahli perniagaan mendakwa bahawa dia menyogok beberapa adun berkenaan untuk mendapatkan lesen tersebut. Mengulas lanjut, Azam Baki berkata kertas siasatan pertama melibatkan pemberi maklumat dan seorang bekas pegawai kanan berkaitan jabatan mineral di negeri Sabah. Selain daripada kami, pihak polis juga berkolaborasi menyiasat satu daripada isu yang kami siasat. Jadi kedua-dua pihak bertukar dan berkongsi maklumat untuk diselesaikan, katanya. Dan kes berkenaan telah pun selesai melibatkan kedua-dua individu dan kita kemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya dan saya dimaklumkan pihak polis juga telah mengemukakan kes ini kepada Timbalan Pendakwa Raya. Terpulang kepada Jabatan Peguam Negara untuk koordinasikan bagi sekiranya ada apa-apa keputusan sama ada dituduh atau tidak daripada kertas siasatan pertama, katanya. Sementara itu, katanya siasatan kedua mendapati atau melibatkan 8 adun. Wah, ini siasatan kedua yang ditunggu-tunggu. Siasatan kedua melibatkan 8 adun. Bagaimanapun Jabatan Peguam Negara telah mengembalikan kertas siasatan kepada SPRM. Kes kedua hasil pendedahan sebuah portal yang mengeluarkan 8 klip video. Ingin saya tegaskan sehingga kini SPRM hanya siasat berdasarkan video yang dikeluarkan portal berkenan saja. Namun kami tidak dikongsi ataupun diedarkan oleh pemberi maklumat rekaman sebenarnya kepada kami. Siasatan pada asalnya minggu lepas telah selesai dan SPRM telah pun dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Namun demikian, Timbalan Pendakwa Raya telah mengarahkan pegawai penyiasat untuk mantapkan beberapa keterangan. Katanya, Jabatan Peguam Negara telah memberi arahan kepada SPRM supaya menyiapkan siasatan sebelum akhir bulan Januari ini. Saya memberi jaminan pada bulan Februari, saya sendiri akan maklumkan perkembangan terbaru, kata Azam Baki lagi. Wah, kita mau tunggu apa keputusan yang paling penting ini, yaitu kertas siasatan yang kedua yang melibatkan
8 orang adun. Siasatan kedua melibatkan 8 orang adun. Apa yang jadi selepas ini, kita tunggulah. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, SPRM umum lagi satu kejutan terbesar di Malaysia. SPRM bekukan 22 juta ringgit daripada 98 akaun bank. Wow, ini luar biasa. Tahniah SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah membekukan hampir 100 akaun kesan siasatan mereka terhadap kegiatan sindiket pinjaman yang menyasarkan kaki tangan awam sebagai mangsa. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata daripada 98 akaun itu sebanyak 22 juta ringgit dana sudah dibekukan membabitkan 5 atau 6 bank terkenal. Buat masa ini, saya tidak akan dedahkan nama bank terbabit, kata beliau. Jumlah pinjaman yang terlibat ialah 700 juta ringgit. Tapi SPRM tak boleh nyatakan itu itu satu bentuk kerugian, katanya dalam sidang media di Putrajaya hari ini. Lebih penting, tambah Azam, dalam kegiatan penipuan berkenan, pihak yang meluluskan permohonan pinjaman tersebut menerima komisen antara 0.5% hingga 1%. Justru katanya, isu yang lebih besar pada SPRM ketika ini bukanlah berapa banyak jumlah yang dianggap hilang, sebaliknya berapa banyak wang yang diterima oleh pihak terbabit. Terdahulu, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Ahmad Kusairi Yahya memberitahu media lebih 20 individu telah ditahan termasuk dalam kalangan pegawai kanan institusi kewangan. SPRM memandang serius isu pinjaman dan juga isu-isu melibatkan penyelewengan oleh syarikat-syarikat swasta yang kononnya bertindak sebagai konsultan. SPRM bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia BNM dan beberapa bank yang terlibat. Mereka bekerjasama sepenuhnya menyalurkan maklumat sindiket pinjaman kewangan. Setakat ini, seramai 21 individu ini, termasuk 8 pengarah syarikat, 12 pegawai bank dan seorang individu awam yang bertindak sebagai ejen telah pun ditahan. SPRM sebelum ini, SPRM membongkar sindiket pinjaman membabitkan golongan pengurus kewangan profesional yang dipercayai bertanggungjawab meluluskan pinjaman dengan nilai keseluruhan 700 juta ringgit. Ia disiasat oleh SPRM kerana dipercayai mempunyai unsur rasuah serta penggubahan wang haram. Dalam satu perkembangan lain, Azam Baki berkata bahawa Jabatan Peguam Negara bersetuju untuk menuduh seorang bekas pengurus besar Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas terkait projek pembekalan baja bernilai 1.8 bilion. Wah, ini hebat. Azam Baki berkata Jabatan Peguam Negara bersetuju untuk menuduh seorang bekas pengurus besar Pertubuhan Peladang Kebangsaan terkait dengan projek pembekalan baja bernilai 1.8 bilion. Siapakah orang ini? Kita tunggulah nanti. Kata Azam Baki, kertas siasatan yang telah dibuat melalui Ops Ladang itu sudah dilengkapkan pada 13 Disember lalu dan SPRM mencadangkan 2 pertuduhan dikenakan ke atas individu berkenan. Timbalan Pendakwa Raya sudah bersetuju untuk menuduh individu tersebut, katanya lagi. Menjadi persoalan sekarang ialah siapakah orang di sebalik pembekalan baja bernilai 1.8 bilion ini. Siapakah bekas pengurus besar Pertubuhan Peladang Kebangsaan ini? Jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Berikan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pengakuan Najib yang paling menggemparkan kita semua. Najib mengakui, kata beliau, 1MDB untungkan Malaysia. Itu kata Najib. Apa pula kata daripada anda? Benarkah pendapat anda pengakuan Najib ini bahawa 1MDB menguntungkan Malaysia? Ramai netizen kata, daripada apa yang didengar, daripada apa yang dilaporkan dalam media, dan daripada apa yang sudah dihujahkan di mahkamah, nampaknya 1MDB bukanlah menguntungkan Malaysia, tetapi seakan-akan merugikan Malaysia. Nama baik Malaysia mula
tercemar melalui 1MDB ini apabila ianya tersebar ke seluruh dunia, ke Amerika, dimasukkan di dalam perbicaraan dan sebagainya, sehingga kan ada di Amerika juga telah pun dijatuhkan hukuman terkait dengan kes 1MDB. Jadi persoalannya, adakah benar 1MDB untungkan Malaysia? Najib kata 1MDB untungkan Malaysia. Bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam keterangannya kepada Mahkamah Tinggi di Putrajaya berkata, dia percaya 1MDB telah memberi manfaat kepada Malaysia. Netizen tertanya-tanyalah, buktikan apa manfaat 1MDB kepada Malaysia. Boleh disenaraikankah 5 manfaat yang telah diperoleh oleh rakyat Malaysia kepada negara Malaysia melalui 1MDB? Ada netizen kata hanya menambahkan beban hutang, hanya menambahkan nama negara kita tercemar gara-gara 1MDB. Najib telah pun jatuhkan hukuman gara-gara SRC International, sebuah anak syarikat 1MDB. Bekas Menteri Kewangan itu berkata demikian bagi menjawab hujah pihak pendakwaan bahawa dana kekayaan berdaulat Malaysia yang bermasalah itu menyebabkan negara menanggung hutang yang tinggi. Semasa sisi soal balas oleh Timbalan Pendakwa Raya Kamal Baharin Omar, Najib bersetuju bahawa 1MDB mengalami hutang yang tinggi sejak tahun 2015. Bekas pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB itu menjelaskan bahawa Presidennya ketika itu Arul Kandasamy merangka pelan rasionalisasi untuk mengurangkan hutang 48 bilion yang ditanggung 1MDB. Kamal bertanya kepada Najib, 1MDB tidak memberi seberang kelebihan kepada negara. Namun Najib menjawab, ia ada banyak aset dan 1MDB telah menyumbang kepada negara walaupun ada perkara tertentu yang berlaku. Apabila Kamal merujuk kepada surat daripada Bank Negara Malaysia pada tahun 2014 kepada Kementerian Kewangan yang memberi amaran bahawa keadaan kewangan 1MDB yang semakin merosot boleh menjejaskan kerajaan, Najib bersetuju dengan kebimbangan Bank Pusat itu. Kamal berkata, saya katakan bahawa 1MDB tidak membawa manfaat kepada negara. Najib menjawab, saya tidak bersetuju. Ada manfaatnya, kata beliau. Kamal bertanya, surat ini daripada Gabenor Bank Negara ketika itu, Zeti Akrar Aziz, adakah anda menerimanya? Najib menjawab, iya. Kamal bertanya, berdasarkan ini, ia menunjukkan 1MDB tidak membawa manfaat kepada Malaysia. Najib menjawab, saya tidak bersetuju, saya akan jelaskan kemudian, kata Najib. Menurut laporan Ketua Audit Negara yang dikeluarkan pada Oktober tahun lalu, Kerajaan Persekutuan menyalurkan geran berjumlah 39.74 bilion kepada 1MDB dari tahun 2019 hingga 2023. Laporan mengenai penyata kewangan kerajaan bagi tahun 2023 menyatakan bahawa geran itu bertujuan untuk pembayaran balik, prinsipal dan perbelanjaan lain termasuk faedah bon dan bayaran kupon. Selain pembayaran balik, Kerajaan Persekutuan perlu menyediakan peruntukan berjumlah 9.46 bilion ringgit. Ia merangkumi jumlah 5 bilion ringgit untuk prinsipal sukuk Islamic Medium Terms Notes yang akan matang pada 27 Mei 2039 dan 4.46 bilion ringgit untuk bayaran kupon IMTN bagi tempoh dari tahun 2024 hingga 2039, 15 tahun 6 bulan menurut laporan itu. Laporan tersebut turut menyatakan bahawa Kerajaan Persekutuan perlu membayar kupon IMTN sebanyak 287.5 juta ringgit setiap tahun. Laporan itu juga mengesorkan agar kerajaan mendapatkan semula aset berkaitan 1MDB dan SRC International Sdn Bhd dari pihak domestik dan luar negara. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda tentang isu kali ini? Adakah benar 1MDB mendatangkan keuntungan kepada negara atau ianya merugikan atau hanya menguntungkan orang-orang tertentu? Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow, ini paling hebat dan luar biasa. Pendedahan harta sebenar anak-anak Tun Mahathir yang betul-betul kita nantikan. Akhirnya, SPRM umumkan jumlah kekayaan sebenar yang dimiliki oleh anak-anak Mahathir. Siapa yang tak tahu,
Sila share video ini. Harta Mokhzani hampir 1 billion, manakala Mirzan pula 246 juta. Ini boleh dikategorikan sebagai antara terkaya di Malaysia. Tapi macam tak pernah dengar pula kan? Okeylah. Selepas disahkan oleh SPRM, maka kita boleh terima ini sebagai fakta yang tepat dan benar. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan dua anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad telah mengisytiharkan harta mereka kepada agensi tersebut. Ketua Pengarah SPRM Azam Baki berkata nilai harta yang diisytiharkan Mokhzani Mahathir dan Mirzan Mahathir adalah berjumlah lebih 1 bilion ringgit. Kedua-dua anak Dr. Mahathir telah mengisytiharkan harta kepada saya secara pribadi kerana saya yang keluarkan notis ataupun waran untuk isytihar harta. Saya nak memberi maklumat serba sedikit. Jumlah aset Mokhzani keseluruhan ialah lebih kurang 1 bilion ringgit yang diisytihar. Nilai peribadi adalah dalam 360 juta ringgit. Yang lain itu ada dalam bentuk aset, pegangan saham. Kita ambil maklum tolak liability yang mereka tanggung, kata beliau. Harta yang diisytihar oleh Mirzan pula secara keseluruhan ialah 246.2 juta dan nilai peribadinya adalah 120 juta. Selebihnya adalah berkaitan saham dan aset setelah mengambil kira liability yang mereka tanggung, katanya dalam sidang media di Putrajaya hari ini. Katanya SPRM masih meneruskan siasatan dan sedang membuat analisis mengenai harta yang diisytiharkan kedua-dua mereka. Pada 18 Januari tahun lepas, Mirzan dan Mokhzani telah diserahkan notis di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 kurungan B Akta SPRM 2009 yang menghendaki mereka mengisytiharkan semua aset milik mereka. Pada bulan berikutnya, mereka mengeluarkan kenyataan media bagi memohon semua pihak agar bersabar dan memahami situasi mereka bagi mengumpulkan maklumat berkenaan aset yang dimiliki selama 43 tahun. Pada 24 Mei lalu, Mirzan dan Mokhzani dilaporkan memohon kepada SPRM untuk melanjutkan tarikh akhir untuk kedua-dua mereka mengisytiharkan harta masing-masing selepas diberikan lanjutan sebelum ini. Turut dilaporkan bahawa Mokhzani disiasat di bawah Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sementara itu, Azam Baki juga mengesahkan bahawa SPRM sedang mengenal pasti harta yang dimiliki keluarga Allahyarham Daim Zainuddin dan keluarganya di luar negara. Saudara-saudara sekalian, perkara yang paling dinanti-nantikan oleh netizen juga ialah berapakah kekayaan sebenar keluarga Allahyarham Daim Zainuddin di dalam dan di luar negara. Apakah kekayaan Daim Zainuddin juga adalah kekayaan yang luar biasa? Bagi kita orang-orang biasa, kekayaan yang dimiliki oleh anak Tun Mahathir ini adalah kekayaan yang luar biasa, yaitu 1 bilion, hampir 1 bilion untuk harta Mokhzani, manakala Mirzan pula 246 juta. Jumlahnya memang mengejutkan kita semua, tapi tak apalah. Oleh kerana mereka mungkin mempunyai kebijaksanaan, mempunyai peluang dan mempunyai rezeki, mungkin itu sebabnya mereka mampu mengumpul kekayaan sedemikian rupa. Mungkin mereka mempunyai jalan dan peluanglah. Mereka mempunyai kepintaran dan juga rezeki yang berlimpah-limpah. Tetapi netizen tetap bertanya-tanyalah kan, ini sajakah harta yang dimiliki oleh mereka atau sebaliknya. Tetapi selepas diisytiharkan oleh SPRM, maka kita terimalah. Harta Mokhzani hampir 1 bilion ringgit, Mirzan pula 246 juta ringgit. Wow. Kalau difikir balik, punya banyak kan?